Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 10 September 2024. Sabah Port Sdn Berhad SPSB menyerahkan secara rasmi pengurusan dan operasi pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP kepada DP World, iaitu pengendali terminal pelabuhan global berpangkalan di Dubai. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menzahirkan ucapan tahniah kepada kedua-dua pihak atas kerjasama strategik tersebut. Menurut Datuk Haji Ji, pelaburan DP World dalam SBCP membuktikan keyakinannya terhadap kedudukan strategik Sabah dan prospek pertumbuhan yang dijanjikan. Beliau yakin kerjasama ini akan meningkatkan SBCP menjadi hub perdagangan serantau yang terkemuka dalam kawasan Bimiaga sekaligus memperkukuh pengaruh dan peranan Sabah dalam rantaian bekalan. Dalam masa sama, meningkatkan kecekapan SBCP selain mewujudkan hubungan perdagangan kukuh antara perniagaan tempatan dan pasaran antarabangsa. Kerajaan negeri memberi kelulusan kerjasama dengan DP World untuk operasi dan pengurusan SBCP pada 4 Januari tahun lalu. DP World mempunyai rangkaian lebih daripada 60 pelabuhan dan terminal dengan kapasiti untuk mengendalikan lebih 90 juta unit bersamaan 20 kaki setahun di seluruh dunia. Komuniti Madani berperanan penting menyampaikan maklumat tepat berkaitan dasar kerajaan kepada rakyat. Adun Bingkur, Datuk Robert Tauik berkata, ia juga menjadi platform dalam menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. Komuniti Madani ini yang di kawasan di mana kawasan yang ada adalah untuk menyampaikan dasar-dasar kerjaan supaya semua di akar umbi akan dapat mendengar dan mengetahui apa jua dasar-dasar kerjaan yang di bawah untuk kebaikan rakyat. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Jiwa Komuniti Madani Ed Merdeka Komuniti Madani Kampung Rating Apin-Apin di Dewan Dato' Angian Andulag, Pekan Apin-Apin, Keningau. Komuniti Madani adalah badan sukarela pelbagai kaum yang ditadbir urus Jabatan Penerangan bertujuan memupuk nilai murni dan kenegaraan dalam kalangan rakyat. Penganjuran Festival Budaya Etnik mampu menyemarakkan semangat cintakan budaya selain memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Adun Petagas, Datuk Awang Ahmad Sah Datuk Awang Sahari berkata, dengan adanya persembahan dan pertandingan pelbagai budaya seperti gong, kulintangan dan gambus menunjukkan keunikan budaya di negeri ini. Justru beliau mahu penganjuran festival seumpama diteruskan pada masa akan datang. Jadi saya fikir kalau program ini dapat dilaksanakan setiap tahun, dengan sendirinya ini akan menjadi satu pemangkin ke arah perpaduan di kalangan masyarakat. Datuk Awang ditemui media selepas menyempurnakan penutupan Festival Budaya Etnik Putatan 2024, anjuran Persatuan Rekreasi Tanjung Keramat dan Pejabat Daerah Putatan di Putatan. Kumpulan Gambus Ting Hall dinobatkan johan pertandingan bergambus, manakala pertandingan bertitik dimenangi kumpulan Gema Bertingkah dan kumpulan Sonsomido johan bagi pertandingan Magagung. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah DVS diminta terus memperkukuh kerjasama dalam pengurusan dan kawalan anjing peliharaan dan terbiar. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Peto Galim berkata, sesi libat urus dan program kesedaran secara bersepadu melibatkan kedua-dua pihak juga perlu dipergiat. Langkah itu penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai undang-undang berkuat kuasa seperti Enakmen Kebajikan Haiwan 2015 dan Undang-Undang Kecil Pendaftaran dan Kawalan Anjing 1963. Beliau menyatakan demikian ketika melawat kawasan paun haiwan DBKK di Kota Kinabalu. Sempena lawatan ini turut dibincangkan keperluan untuk menambah baik fasiliti paun haiwan dan memperluas kawasan paun sedia ada. Terdahulu, Peto bersama wakil dari DVS diberi taklimat mengenai pengurusan dan kawalan anjing di kawasan Kota Kinabalu. Taklimat disampaikan Ketua Unit Kawalan Haiwan Arina Atim di Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya DBKK.
Rawatan selepas bersalin amat penting bagi memastikan kesihatan ibu dan bayi pada tahap terbaik. Adun Kukusan Rina Jainal berkata ia juga penting bagi memastikan tahap kesihatan fizikal dan mental selepas bersalin. Rina menyatakan demikian selepas merasmikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Tawau Specialist Medical Centre dan Quality Confinement Home Spa di Tawau. Kita perlukan ibu yang sihat, kita perlu ibu yang kuat daripada segi mental, fizikal dan rohani. Oleh sebab itu, penjagaan berpantang dan ketika menyambut bayi, ini adalah satu proses yang panjang. Jadi, penjagaan itu perlulah kita memikirkan untuk jangka masa panjang. Rina berkata kewujudan lebih banyak pusat perkhidmatan penjagaan berpantang bakal memberi manfaat kepada ibu bapa yang memerlukan. MOU ini bagi kerjasama penyediaan perkhidmatan penjagaan inklusif dari awal kehamilan sehingga bersalin daripada doktor pakar sakit puan dan pakar kanak-kanak. Masyarakat disaran mengamalkan gaya hidup sihat dan pengambilan makanan seimbang setiap hari. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Dato' Redona Bahanda berkata, langkah itu penting bagi menjamin kesihatan diri. Menurut Redona, amalan gaya hidup sihat juga membolehkan seseorang menikmati kehidupan lebih bahagia. Sebaliknya, jika amalan gaya hidup sihat diabaikan, ia akan menyebabkan diri mudah terdedah kepada risiko penyakit selain mendatangkan kemudaratan sehingga menjejaskan kualiti kehidupan. Beliau berucap merasmikan fitness center di Dewan Residensi Prima Kota Marudu. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan diri, antaranya senaman, zumba dan berjalan. Sabah Development Berhad SDB menerusi anak syarikatnya Jetamas Sdn Berhad menyumbang sebuah ambulan kepada Persatuan Perkhidmatan Ambulan Lions LASS Kota Kinabalu. Penjarahan disempurnakan pengurusi SDB Datuk Frankie Pun Ming Fung di Kota Kinabalu. Bercakap kepada media, Dato' Frankie berharap sumbangan itu dapat meningkatkan perkhidmatan ambulans disediakan LASS kepada golongan memerlukan dengan lebih cepat. Dalam masa sama, menjadikan contoh terbaik kepada syarikat berkaitan kerajaan GLC lain dalam memenuhi tanggungjawab memperkasa komuniti setempat. We hope that we harus jugalah dengan apa yang sudah dibuat pada hari ini, lain-lain punya GLC termasuk mungkinlah list company akan buat begitu ini punya way of CSR to have direct connection and with society. For what you get from them, you must also give. And certainly, of course, with this, we hope to reach out to other places in Sabah jugalah. Persatuan Perkhidmatan Ambulan Lions menyediakan perkhidmatan ambulan kecemasan percuma 24 jam. Lebih 8,000 kes kecemasan ditangani sejak ia ditubuhkan pada tahun 2010. Kerjasama berterusan daripada pelbagai pihak diperlukan bagi memupuk budaya integriti sekaligus memerangi gejala rasuah. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Siti Mang, yakin komitmen itu mampu mengekang gejala rasuah daripada berleluasa termasuk di Jabatan Kastam. Menurut Siti, sebagai sebuah organisasi penting, Jabatan Kastam perlu sentiasa memperbaiki sistem pengurusan dan memastikan tindakan diambil selaras prinsip integriti. Ini penting bagi meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi contoh pembudayaan integriti terbaik kepada jabatan lain. Beliau berucap merasmikan program pemantapan integriti dan anti rasuah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Wisma Kastam Sandakan. Program tersebut antara inisiatif strategik bertujuan memperkukuh asas integriti dalam pengurusan JKDM. Antara pengisian diadakan termasuklah taklimat daripada SPRM, Forum Pemerkasaan Integriti Pegawai dan Ketelusan Tata Kelola JKDM serta bacaan Ikrar Bebas Rasuah IBR. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.